Calon-calon UPSR tahun 2020 nantikan sesi bersama saya dalam pembongkaran rahsia matematik UPSR. Calon-calon UPSR 2020, nama saya Gana, saya merupakan pengasas Matemagic UPSR di Malaysia. Okey, calon-calon, hari ini kita akan lihat pada 3 benda. Yang pertama, kita akan bincangkan format UPSR. Yang kedua, kita akan bedah siasat kertas 1. Yang ketiga, kita akan lihat cara untuk kita semua, kamu semua, skor dalam matematik. Okey, dalam matematik, iaitu matematik kodnya 015. Adik-adik matematik ada 2 kertas ya. Yang pertama kertas 1, yang kedua kertas kedua, paper 1 dan juga paper 2. Paper 1 adik-adik kita ada 40 soalan. Soalannya bentuk objektif ataupun aneka pilihan. Masa diberikan sejam dan juga markah yang kamu akan kumpul adalah 40%. Now, dalam paper 2 pula. Paper 2 kita ada 15 soalan. Masanya sejam tapi markahnya 60 markah. Maka 60 markah sendiri daripada kertas kedua. Okey, now dengan sini ya. Paper 1 ini kita boleh bahagikan kepada 2 bahagian. 40 kita boleh bahagi kepada 2. Okey bang, macam kita main game. Level pertama kita semua boleh main. Level kedua confirm kita KO kan? Sama juga. Level pertama soalan 1 sampai nombor 20. Level kedua 21 to 40. Now adik-adik tengok sini ya. Level pertama 1 sampai nombor 20 sebenarnya semua calon-calon sepatutnya dapat markah penuh. Kenapa? Itu merupakan soalan asas dan juga soalan direct. Apa itu asas? Asas maksudnya soalan yang melibatkan penukaran unit. Contoh kg kepada gram, kilometer kepada meter dan sebagainya. Ataupun dalam bentuk masa, penukaran sistem jam. 12 jam pada 24 jam. Itu merupakan soalan-soalan bentuk asas. Yang kedua pula, soalan direct. Direct ini maksudnya soalan yang menggunakan nombor dan juga operasi sahaja. Contohnya, kamu akan diberikan soalan menggunakan nombor dan operasi dan biasanya maksimum kamu akan gunakan 2 operasi sahaja. Maka adik-adik jangan lupa kamu kena pakaikan sistem BODMAS. BODMAS, jangan lupa ya. Adik-adik nak tak tahu soalan apa yang boleh keluar tahun ini? 1 to 20 saya boleh bagi, tapi jangan kamu nak ke mana-mana ya. Okey, tadi kita lihat pada 1 sampai 20 kan. Now let's go for 21 to 40. Adik-adik, 21 to 40 ini merupakan masalah calon-calon. Kenapa? 21 to 40 ini melibatkan soalan bentuknya penyelesaian masalah ataupun dalam BI orang kata problem solving question. Now guys, dalam bentuk penyelesaian masalah akan juga dimasukkan soalan-soalan kebat. Apa itu kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Bukannya kamu buat aku tiru bang. Dalam bentuk penyelesaian masalah ini, kamu akan dapatkan soalan-soalan kebat. Kebatnya biasanya akan menggunakan aplikasi hidup seharian. Contohnya dalam bentuk 21 to 40 ini, mungkin kamu akan nampak soalan-soalan penggunaan diskaun ataupun penggunaan cek, penggunaan wang simpanan ataupun pengiraan jarak yang dilalui oleh Ali ke rumah Abu sebagainya ya. Dalam paper tu kamu tahu bahawa ada 15 soalan dan juga cabangan dia, contohnya 2 1 Roman, 2 2 Roman dan sebagainya. Markah yang diberikan seluruhnya adalah 60 markah, tapi setiap soalan mestinya akan melibatkan markah 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5 markah. Now, 2 ataupun 3 markah adik-adik kamu akan berdasarkan gambar raja. Gambar raja ini terdapat dalam buku teks kamu, tidak boleh daripada luar. Now, 4 hingga 5 markah biasanya akan menggunakan sistem-sistem kebat. Yang kedua, gunakan carta ataupun koordinat, statistik dan sebagainya. Dan juga saya minta calon-calon tunjukkan jalan kira pada kertas soalannya sendiri. Jangan nak malu-malu, tulis sahaja ya. Okey adik-adik, kamu kena dengar sini ya. Saya telah berceramah di hampir 600 sekolah di Malaysia dan saya telah berjumpa dengan ramai calon-calon UPSR dan saya mendapati ramai calon-calon yang dapat result seperti gagal, dapat C, dapat D dalam matematik. Adik-adik, jika kamu dapat result seperti gagal dan juga D, maksudnya kamu telah membazirkan 3 tahun zaman sekolah kamu. Tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Kenapa ya? Cuba lihat pada skrin sekarang.
Tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Kamu ada 11 bab. Tahun 4 11 bab, tahun 5 11 bab, tahun 6 pun 11 bab. Tahun 4, 5 dan 6 adik-adik semua topik-topiknya hampir sama. Okey, yang kedua pula, jom kita bedah siasat paper 1. Okey, bang, dengar sini ya. UPSR dimulakan pada tahun 1987. Dah lama tu ya. Daripada dulu sampai ke sekarang topik-topiknya hampir sama. Dan juga kamu kena ingat dalam matematik tiada topik baru. Yang kedua tak ada unit baru. Yang ketiga tak ada operasi baru. Maksudnya setiap tahun soalan UPSR ini mestilah bentuk ulangan. Okey, bab pertama. Nombor bulat. Adik-adik, nombor bulat akan keluar sebanyak 3 hingga 5 soalan. So, apa yang keluar? First kali tengok sini Pada tahun 2016, nombor 10 dia keluar operasi bercampur. Nombor 16 dia keluar operasi bercampur. 2017 sama juga, nombor 8 dia keluar operasi bercampur. 2018 sama ulang balik. Nombor 18 keluar balik operasi bercampur. 2019 benda sama juga. Nombor 2 keluar balik operasi bercampur. Maksudnya kat sini, setiap tahun kamu pasti akan disoal soalan bentuk operasi bercampur. So oleh itu, adik-adik, jika boleh, cuba kamu mahirkan ke semua benda ini. Okey, operasi bercampur, pecahan juta, ayat matematik, nombor perdana, darab bahagi, kotak kosong, bundarkan dan juga nilai tempat. Jom tengok contoh dia. Contoh dekat sini. Okey, 2017 number 14 dibandingkan dengan 2019 number 18. Adik-adik, kedua-dua ini menggunakan kotak kosong. Dan juga hampir sama juga bahagi, kat sini pun bahagi. Maksudnya kalau you tahu teknik dan asas bentuk pengiraan ini, maka yang ini pun you akan jawab dengan betul. Okey, now dalam bab 2. Bab 2 pecahan, kamu akan disoal 3 hingga 5 soalan. Okey, now jom tengok soalan dia. 2016, adik-adik tengok sini. Nombor 4 keluar pecahan kepada peratus. Nombor 14 pecahan kepada peratus. Pada tahun lepas, nombor 16 sama juga keluar balik pecahan kepada peratus. Maksudnya pecahan kepada peratus merupakan soalan yang paling popular. Next one, kita ada operasi tambah, operasi bahagi, operasi tolak. Maksudnya kamu kena mahir pecahan menggunakan operasi. Next one, bulan balik, garis nombor 20, nombor 5 keluar balik garis nombor. Ini pun sama. So adik-adik, yang kamu kena faham, kamu kena tahu cara menjawab pecahan kepada peratus, penggunaan operasi dan juga garis nombor. Jom lihat pada soalan dia. Soalan dia, pada tahun 2016 soalan nombor 20 adik-adik dan juga soalan 2018 soalan nombor 5. Jom tengok soalan dia. Kedua-dua soalan ini hampir sama menggunakan garis nombor. Yang kedua, soalan pun sama. Kau nampak tak ni? Dua-dua sama soalan dia. Itu pun nak tiru. Now, kalau kamu tahu cara menggunakan teknik yang betul, yang ini pun you boleh buat. Maksudnya adik-adik jangan takut dia. Memang setiap kali keluar UPSR, soalannya berbentuk ulangan. Dalam bab 3 perpuluhan adik-adik, bab 3 perpuluhan ini kamu akan disoal sebanyak 1 hingga 2 soalan. Soalannya pula pada tahun 2018, kamu nampak sini operasi bercampur, number 20 pun operasi bercampur. 2019 benda yang sama, operasi bercampur. Now, 2 tahun berturut-turut keluar benda yang sama. So adik-adik, cluenya apa? Cuba kamu kuasai ketiga-tiga benda ini, iaitu nilai tempat, cerakinkan perpuluhan dan juga operasi bercampur. Now, jom tengok pada soalan dia. 2018 number 14 dan juga 2019 number 4. Adik-adik, kedua-duanya ini hampir sama. Perbezaannya hanya apa? Kat sini gunakan kotak kosong, kat sini tak ada kotak kosong. Tapi asasnya apa? Penggunaan operasi tambah dan tolak dalam bentuk perpuluhan. Now, kalau kamu tahu cara teknik untuk jawab benda ini, maka pastinya perpuluhan pun settle. Dan adik-adik jangan risau ya. Dalam perpuluhan kamu akan diminta operasi tambah dan tolak sahaja untuk tahap UPSR. Okey, darab dan bahagi tidak akan disoal dalam UPSR. Okey, next one. Bab keempat iaitu bab peratus. Bab peratus pun kamu akan disoal sebanyak 1 hingga 2 soalan. Okey. Now kat sini kamu nampak ya. Pada tahun 2017 kamu akan nampak gambar Blauret telah dikeluarkan.
pada tahun lepas 2019 sama juga gambar baru dikeluarkan. Yang kedua yang keluar bentuk penukaran peratus. Kat sini kepada perpuluhan, kat sini pula kepada bentuk pecahan. So 4 key point kamu kena ingat ialah kamu kena tahu semua empat benda ini. Jom tengok pada soalan dia. Okey, soalannya pada soalan UPSR 2017 soalan nombor 5 dan juga 2019 soalan nombor 3. Adik-adik, dua-dua ini menggunakan gambar rajab. Tapi yang pertama pula kat sini peratus diberikan, kamu tukar kepada bentuk pecahan. Kat sini pula gambar diberikan dalam bentuk pecahan, kamu kena tukarkan kepada bentuk peratus. Itu sahaja perbezaan dia. Bab 5, wang. Okey, kalau wang akan disoal, kamu mungkin akan disoal 1 hingga 2 soalan sahaja. Jom tengok soalan-soalan dia ya. Pada tahun 2018, soalan nombor 12, dia keluar operasi. Pada tahun lepas pun dia keluar operasi. So, kamu tahu kalau keluar wang, yang boleh keluar hanya ada 3 benda sahaja. Yang pertama, bundarkan kepada ringgit, peratus daripada wang dan juga operasi. Jom lihat pada contoh dia. Now, kat sini, soalan nombor 2018, nombor 12 dan juga UPSR 2019 tahun lepas, soalan nombor 9. Kedua-dua ini menggunakan wang dan juga operasi. So, kalau kamu tahu cara nak gunakan operasi, semestinya yang ini pun you boleh jawab. Maka, bab wang pun settle. Bab yang ke-6 pula. Bab 6, bab masa. Okey, masa kamu akan disoal 1 hingga 3 soalan. Okey, now, kalau masa keluar, semestinya kamu akan diminta tukar unit, tukar unit, tukar unit dan juga tukar unit. Dan kamu akan mungkin digabungkan dengan bentuk operasi. So, kat sini pun operasi masa, yang ini pun operasi masa dan juga operasi masa. Persamaan dia ada kat sini tukar unit, tukar unit, tukar unit, tukar unit, tukar unit. So, adik-adik dah faham kan? Yang kamu kena ingat 3 benda. Yang pertama, kata kunci masa. Yang kedua, operasi masa. Yang ketiga, tukar unit. Jom tengok pada soalan dia. Okey, soalan dia UPSR 2016 number 9 dan juga 2017 number 16. Okey, kedua-dua ni adik-adik kamu tengok sendiri. Dua-dua ni hampir sama, tak ada beza pun. So, saya telah buktikan bahawa soalan UPSR mestinya bentuk ulangan. Let's continue. Bab 7, unit sukatan. Oh, yang ini paling ditakuti oleh pelajar-pelajar. Kalau keluar bab 7, habis pening kepala. Kenapa? Ada panjang, ada jisim, ada sipadu. Dah pening kepala. Tapi kamu tengok sendiri ya. Dalam sukatan yang keluar mungkin 3 hingga 6 soalan. Ui, banyak tu. Tapi adik-adik jangan lupa, tengok balik kat sini. 2016, 2017, 2018, 2019. Adik-adik, kesemuanya ini kat sini hampir sama. Melibatkan bentuk tukar unit dan juga operasi. So, kalau you pandai buat operasi dan juga tukar unit, 3 bab settle. Jom tengok contoh soalan dia. 2018 number 19 dan juga 2019 number 11. Adik-adik, kedua-dua ni kau tengok sendiri hampir sama, menggunakan bentuk pecahan dalam unit, pecahan dalam unit dan juga operasi. So, apa nak takut? Yang ini sahaja yang boleh keluar. Maka cuba pandaikan diri kamu. Okey adik-adik, jom tengok balik pada bab 8. Bab 8, bentuk. Okey adik, bentuk kamu akan disoal 1 hingga 2 soalan. Okey, 2017 adik-adik ada sudut, 2018 ada sudut, 2019 ada sudut. Okey, so cuba pandaikan diri kamu dalam bentuk sudut dan juga bentangan ya. Nah, jom tengok contohnya. Ini memang duk kelakar dah ni. 2017 number 3, 2018 number 3, 2 tahun berturut-turut. Soalan pun sama, nombor pun sama, gambar pun sama adik-adik. Kat sini keluar tirus, kat sini keluar cakar. Itu sebeza dia. Gambarnya pun hampir sama. Bab 9, koordinat. Okey adik-adik, koordinat kamu biasanya akan disoal dalam paper tu. Soalan favorite dalam paper tu, because why? Banyak benda yang boleh disoal ya. So kalau paper 1 dia keluar, dia mungkin akan keluar bentuk plotkan koordinat. Ini pun senang.
Next one, bab seterusnya, bab 10, nisbah. Nisbah sebenarnya ialah bonus untuk kamu ya. Bab nisbah merupakan bab bonus ataupun topik bonus because why? Terlampau senang dan calon-calon mesti boleh jawab. Dan juga bab 11 iaitu bab perwakilan data. Itu pun soalan yang bonus untuk kamu. Sangat-sangat senang, tak perlu ada pengiraan pun. Okey adik-adik, kita dah lihat pada bentuk-bentuk ulangan soalan UPSR dan saya berharap sekarang ni kamu lebih confident nak jawab soalan-soalan UPSR pada tahun ini. Okey, maka jangan bazir masa kamu, sila ulang kaji balik, lihat balik video-video ini untuk memantapkan level kamu dalam matematik. Okay, now kamu dah tahu apa yang boleh keluar pada tahun ini. Second thing is you need to know how to score. Macam mana kita nak score dalam matematik UPSR. Yang pertama adik-adik, kamu sudah kena kuasai CFIR. Okay, CFIR ini tak banyak pun. CFIR 2 tak perlu hafal because kamu dah boleh buat gandaan. CFIR 3 senang pun kita boleh lupakan. CFIR 4 kamu kena hafal. CFIR 5 tak perlu hafal. Kenapa? Belakangnya biasa nombor 5, nombor sifar, 5 sifar sahaja. CFIR 6 kamu kena hafal. CFIR 7 pun kamu kena hafal. CFIR 8 kamu kena hafal. Yang 9 tak perlu hafal. Kenapa? 9 boleh pakai sistem penjarian. Yang kedua, kamu kena lajukan pengiraan kamu. Jangan lupa dalam paper 1 ada 40 soalan, tapi masa diberikan hanya sejam. Kalau kamu kira dengan lambat, confirm tak cukup masa. Yang ketiga, cuba hafal semua rumus yang digunakan. Tapi jangan risau, saya akan tuliskan semua rumus yang kamu kena hafal di bawah nanti. Yang keempat, kamu kena kuasai 4P, iaitu P pertama, perpuluhan, P kedua, pecahan, P ketiga, peratus, P keempat, penukaran unit. Hampir 75% akan ditanya menggunakan 4P ini. Yang kelima, kamu kena faham semua topik dalam matematik, iaitu ada 11 bab dan kamu kena cuba kuasai kesemuanya. Yang keenam, cuba gunakan shortcut. Okay, now let me show you guys apa maksudnya shortcut dalam matematik ya. This is a few example I will give you now. So maka tengok baik-baik, inilah cara shortcut yang saya cipta sendiri. Okay, soalan jenis garis nombor. Yang ini keluar pada tahun 2013. Jom tengok sini. Okay, garis nombor, kamu tahu pecahan, first stepnya ialah kamu kena samakan penyebut. Maka apa kita buat? Kita buat sistem pendarapan. Darab 4, darab 4, darab 2, darab 2. Betul? Okay, ini cara yang betul. Tapi, jom buat shortcut. Very simple shortcut ya. First one, apa kita buat? Tengok penyebut. 2, 4, 8. Mana paling besar? Yang paling besar, nombor 8. Next step, tengok nombor di atas. Nombornya 1. Lepas 1, nombor 2. Sambung, 3, 4, 5, 6. Maka 6 di sini. Penyebut paling besar, nombor 8. Salin balik 8. 2 ini nombor genap. Maka bahagi dengan 2. 6 bahagi 2, 8 bahagi 2. 6 bahagi 2, 3. 8 dengan 2, 4. Maka jawapannya 3/4. Settle. Let's do one more ya. Tahun 2018 ya. Okay, yang ni sama juga. Penyebut paling besar, nombornya 8. Atas, nombornya 3. Maka lepas 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7/8. D, 7/8. Settle. Let's do another one. Sample. Bentuk berbeza sikit. Lain sikit. Ini. Tengok pun takut. Jangan takut kak, senang saja. Ambil yang paling besar. Paling besar nombor 6. Atasnya 1. Lepas 1, 2, 3, 4. Maka 4/6. Bahagi 2, 2 bahagi 2, 3. Maka 2/3. Jawapannya C. Settle. Okey adik-adik, kita telah sampai ke penghujung sesi pembongkaran rahsia matematik UPSR. Okey, dan saya akan uploadkan video-video lain. So jangan lupa subscribe kat YouTube channel ini dan juga di Facebook kami, iaitu di UPSR Workshop. Jangan lupa try your best for this year UPSR 2020. I'm wishing you all the best. Okey, maka jumpa lagi. Sayonara. Bye bye. Ciao.